Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Naila Huda. Dan hari ini Awani Pagi akan membincangkan satu topik kesihatan yang sering menjadi tanda tanya, terutamanya di kalangan wanita. Kerana dikatakan penghidapnya kebanyakannya adalah wanita berbanding lelaki. Dan kalau anda pernah dengar dan membaca mengenai thyroid, pastinya membayangkan penghidapnya akan mengalami bengkak pada bahagian leher yang kelihatan dengan jelas. Tapi adakah hakikatnya begitu? Cici, kita juga akan mengupas apakah tanda-tanda penyakit thyroid ini, rawatannya dan juga benarkah hanya golongan wanita sahaja yang berisiko terhadap penyakit ini. Kita nak terus bersama dengan Dr. Yahya Muhammad Arifin, Pengarah Perubatan Pusat Pakar Swasta UiTM UPSC. Salam doktor, selamat pagi. Kita nak tahu tentang penyakit thyroid ini. Boleh doktor mulakan dengan pengenalan sedikit, introduction kepada penyakit thyroid dan adakah benar boleh dilihat secara jelas dari luaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Asrawani yang menjemput. Okey, penyakit thyroid ni pada kebanyakannya dia akan kita boleh tahu yang dia ada sakit thyroid bila dia ada bengkak dekat leher. Selain daripada itu, antara lain gejala-gejala untuk penyakit thyroid ini, kadang-kadang pesakit boleh datang dengan dia rasa macam restless, jantung berdebar, dia ada hand tremors dan tak boleh nak tidur. So kalau dia ada gejala macam ini, dan kemungkinan dia ada masalah thyroid. Ya, kalau adakah semua pesakit thyroid ini akan menunjukkan gejala bonjolan di leher itu atau ada yang tak ada bonjolan itu? Tak kesemuanya. Sakit thyroid ini dia datang dengan ada bonjolan. Dia sebab kalau kita tengok penyakit thyroid ni, kita boleh kategorikanlah kepada dua ataupun tiga kategori. Pertama, di mana dia datang dengan dia benjolan, itu kumpulan yang pertama. Yang keduanya, dia boleh datang dengan masalah dia punya hormon dia berlebihan. Bila hormon berlebihan, tapi dia punya thyroid dia tak, dia punya saiz dia normal. Okey. Dan ada juga pesakit yang datang dengan benjolan dan pada masa yang sama dia punya hormon dia tinggi. So kita tengoklah bergantung pada pesakit lah. Doktor, ramai orang yang anggap kebanyakan pesakit yang mengidap penyakit thyroid ini kebanyakannya adalah wanita. Adakah ini benar dan kenapa? Kalau betul kebanyakannya adalah wanita. Oh, okey. Nak menjawab soalan tu, memang benarlah sebenarnya. Kebanyakan penyakit thyroid ni lebih banyak di kalangan wanita. Ya, betul. Kenapa? Adakah ia berhubung dengan hormon? Mungkin, ya, mungkin. Sebab kadang wanita ni dia, sebab hormon thyroid ni dia penting untuk kita punya metabolisme, penting untuk kita punya pembesaran. Perempuan kita tahu, wanita kita tahu, especially masa dia nak mengandung, pregnancy tu dia punya demand untuk thyroid hormon tu tinggi. Bila tinggi, kelenjar thyroid tu dia kena bekerja dengan lebih aktif lagi dan dia boleh membengkak. Mungkin sebab tu kita nampak hormon lah boleh memainkan peranan penting, yang mana kita boleh nampak dia lebih common di kalangan wanita. Boleh tak thyroid ini kena ataupun dihadapi oleh kaum lelaki? Boleh, lelaki dan perempuan boleh, dua-dua boleh. Cuma ya, dua-dua boleh. Ya. Dan kita sebab nak tahu kalau kita tengok, kalau kita tengok punca daripada penyakit thyroid tu, mungkin disebabkan daripada makanan kita. Mungkin kita kurang makan iodin kan. So, dia tak kira lelaki perempuan. Kalau kurang iodin, sebab iodin tu dia penting. Penting untuk kita nak buat hormon thyroid tu. So, kalau kurang iodin, kurang thyroid hormon, kelenjar akan lebih aktif, dia akan membengkak. Dan ini untuk lelaki perempuan sama saja.
Jadi kita tahu salah satu simptom yang paling selalu dikesan adalah bonjolan di luar di leher itu. Tapi apa contoh simptom lain yang mudah untuk orang kenal pasti? Selain daripada benjolan, simptom-simptom disebabkan oleh lebih hormon thyroid. Sebab kelenjar thyroid ni kan dia menghasilkan hormon kan. So hormon tu bila terlebih, dia kena cukup-cukup je hormon tu. So bila dia terlebih, dia boleh menyebabkan kita macam hyperaktif lah. Macam saya cakap tadi kan, dia restless kan, nervous kan. Dia tak tahu nak berehat mentally and physically. Kalau kita tengok tangan dia macam bergetar kan, tremors kan, dan jantung dia berdebar-debar. Dan pada kalangan wanita mungkin dia punya menses dia mungkin tak regular macam itulah. Itu antara tanda-tanda thyroid. Ya. Dan juga kadang-kadang kalau thyroid tu bila dia dah besar sebab dia dekat leher, dia boleh menekan sebab kat leher juga kita ada saluran pernafasan, saluran pemakanan. So, dia mungkin mendapat kesulitan untuk bernafas, especially masa dia tengah baring, sebab benda tu menekan. Ataupun ada kesulitan masa menelan macam tu. Itu antara gejala-gejala dia lah. Bengkak dekat leher, gejala disebabkan oleh kita panggil hyperthyroid lah, hyperthyroid. Dan juga gejala disebabkan oleh tekanan, disebabkan oleh kelenjar tu membengkak. Ya, doktor, apa mungkin yang akan berlaku sekiranya seseorang itu mengidap penyakit ini? Jika tidak dirawat, dia bengkak tu, kita tengok jugalah sebenarnya. Bengkak tu daripada bila dia bengkak, kita tengok juga dia kadang-kadang ada jenis yang bengkak tu dia boleh surut sendiri, especially masa pregnancy, especially masa puberty, masa nak akhir balik tu kelenjar thyroid boleh membengkak. Dan keadaan ini dia boleh surut sendiri selepas beberapa bulan lah. Tapi ada juga kelenjar thyroid tu bila dia membengkak, especially bila dia bengkak tu disebabkan ada ketulan. Banyak ketulan disebabkan banyak-banyak ketulan, kita panggil dia multinodular goiter. Bila dah multinodular goiter ni biasanya dia tak boleh nak surut sendiri. Dan malahan dia akan dari masa ke semasa, walaupun dia ambil masa yang lama lah, few years, dia akan terus membesar, perlahan-lahan dia akan membesar. Dan doktor tadi, teruskan doktor. Okey, satu lagi kalau dia melibatkan hyperthyroid tu. Kalau melibatkan hyperthyroid, kita kena rawat dia lah. Sebab bila terlebih thyroid ni, dia akan efek pada kita punya jantung, akan efek kepada kita punya tulang akan jadi rapuh macam tu. Ya, jadi kalau dah kalau dah sampai tahap hyperthyroid itu dan memerlukan rawatan, boleh doktor jelaskan juga apa contoh rawatan yang disediakan? Adakah ia berbeza mengikut kes atau bagaimana? Itulah saya kata, kita tengok tadi, dia jenis yang macam mana. Kalau jenis yang bengkak dan hyperthyroid, pada masa sama dia hyperthyroid, biasanya kita akan bagi ubat dulu. Kita nak bring down dia punya hormone level itu. Dan selepas tu mungkin kemungkinan dia perlukan pembedahan lain, rawatan lain iaitu pembedahan. Tapi kalau dia setakat hyperthyroid, tapi thyroid dia tak membengkak, mungkin kita boleh kontrol dengan ubat saja. Ya, doktor, kalau kita lihat juga apa yang doktor katakan, thyroid ni ada dua jenis setakat ini yang kita faham, hyperthyroid dan juga hypothyroid. Apa mungkin gejala yang jelas sekiranya mereka mengalami perkara ini dan juga sekiranya mereka mengalaminya, adakah mereka perlu terus mendapatkan rawatan dan juga pandangan daripada doktor? Gejala untuk hyper dengan hypothyroid.
Ya. Okey, hyper apa kita kalau nak senang ingat kita hyper, maknanya hyper ni dia hyper daripada segi mentally hyper dan physically. Dia maknanya dia tak boleh nak, dia restless, tak boleh nak tidur malam. Kan? Jantung dia berdebar-debar, tangan dia bergetar dan mungkin mata dia boleh efek mata juga kadang-kadang mata dia kita nampak dia macam dia terkeluar sikit. Itu jenis yang hyperthyroid lah. Dan hypothyroid, bila hormon kurang, dia terbalik pula. Dia akan macam slow sikit, dia punya mental dia slow sikit dan dia pelupa dan badan dia naik. Macam tu. So, dia terbalik lah dengan hyperthyroid. Apa pentingnya sekiranya pesakit yang mula mengesan simptom-simptom ni dan apa pentingnya untuk pesakit tersebut mendapatkan rawatan ataupun check up secara lebih awal? Adakah ia akan memberi mungkin kesan yang berbeza? Dan rata-rata kalau bagi doktor sendiri, bagaimana tahap kesedaran orang ramai terhadap penyakit ini? Tahap kesedaran susah saya nak cakap kan. Sebab saya rasa bila dia dah nampak bengkak tu, ialah kadang-kadang bila kita tengok dekat bila pesakit yang datang pada kita, kadang-kadang kita tengok bila dia kecil lagi pun dia dah datang jumpa kita, dia mintakan nasihat kan, apa masalah dia. Dan kita boleh beritahulah nasihat macam mana. Dan ada juga yang datang dia dah besar dia dah besar bila dia sampai ke tahap di mana dia mendapat kesukaran untuk nak menelan, so baru dia datang. So susah sekali nak kata macam mana tahap kesedaran di masyarakat kita. Tapi apa yang saya nak kata, eloklah kalau kita pergi dapatkan rawatan awal Sebab kalau contohnya kalau macam hyperthyroid tu, kalau kita tak rawat pada awal, dia takut dia dapat efek pada jantung. Jantung kita boleh berdegup laju. Dan sebab jantung kita ni dia ada rhythm ni kan. Dia ada rhythm. Dia takut kalau dia berterusan, dia berbulan atau bertahun kita tak rawat dia, dia takut kita punya rhythm jantung tu dia akan berubah, dia tak jadi normal. Itu satu. Dan satu lagi, dia boleh menyebabkan tulang kita rapuh. Dan kalau kita jatuh sikit pun boleh dapat kepatahan tulang macam tu. Dan kalau dia bengkak yang memerlukan pembedahan contohnya, saya nak cakap kat sini bahawa bila semakin dia besar kelenjar tu, semakin sukar itu punya pembedahan tu. So elok saya rasa dapatkan jumpa doktor, dapatkan nasihat, berbincang macam mana apa rawatan. Sebab tak semuanya penyakit thyroid ni dia perlukan rawatan, dan mungkin dia just memerlukan follow up je, tengok macam mana. Dan tetapi apapun kita tahu langkah terbaik masih adalah pencegahan. Jadi kita nak tahu lepas ni mungkin ada langkah-langkah yang boleh diambil untuk kita mencegah, elak daripada mengidap penyakit berhubung dengan thyroid ini. Tapi kita akan bertirak seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, kita masih membincangkan mengenai penyakit thyroid bersama Dr. Yahya Muhammad Arifin, pengarah kesihatan, pengarah perubatan UiTM Private Specialist Center UPSC. Dan Dr. Yahya, tadi doktor ada bagi tahu mengenai rawatan penyakit thyroid ini, sama ada rawatan itu dari segi ubatan ataupun perlu melakukan pembedahan. Dari segi pembedahan pula bagaimana? Apa yang perlu dijalani oleh pesakit-pesakit thyroid ini? Pembedahan ni kita terpaksa lakukan pada penyakit thyroid bila ada bengkak lah.
di mana kita tahu yang bengkak tu dia tak boleh nak surut sendiri dan dia akan berterusan bengkak, dan sampai satu peringkat kita takut nanti dia boleh menyebabkan tekanan pada saluran pernafasan dan saluran pemakanan. So pembedahan ini boleh dilakukan dengan kita boleh katakan secara keseluruhannya dua cara lah. Ya. Satu cara biasa ataupun cara konvensional di mana kita lakukan incision, keratan dekat leher itu sendiri. Cara yang kedua, kita boleh lakukan pembedahan, kita panggil dia keyhole surgery, kalau kita pernah dengar, keyhole surgery, di mana keratan jauh daripada leher, kita buat dekat bahagian dada, mungkin tiga keratan dalam 1 hingga 2 cm ni panjang dia. Dan kita gunakan special camera and special instrument, dan kita melalui bawah kulit tu, dan kita pergi ke leher dan kita keluarkan. So ini basically dua cara lah di mana kita boleh melakukan pembedahan. Ya, doktor, ada kesan sampingan tak daripada rawatan jenis pembedahan ini, dan mungkin adakah ia boleh menjamin kesembuhan untuk pesakit thyroid? Daripada segi keselamatan dia, memang kalau kita cerita pasal pembedahan, kita kena tengok dia punya safety dia, keselamatan dia, dan kita kena tengok satu lagi dia punya effectiveness dia, dia punya how effective the pembedahan tu. Kalau safety, kita tengok daripada komplikasi lah, apa komplikasi yang boleh berlaku. Daripada segi pembedahan thyroid, komplikasi yang paling utama, dua komplikasi yang paling utama. Yang pertama adalah saraf peti suara. Itu boleh tercedera dan kita nanti ada masalah suara nanti. Yang keduanya adalah kita kena jaga ada kelenjar yang kecil, parathyroid kita panggil kelenjar tu. Kelenjar yang berada di belakang thyroid tu. Ini kelenjar ni pun kita kena jaga juga. Sebab kalau kelenjar parathyroid ni, dia punya peranan utama dia nak menjaga kalsium dalam badan. Kalsium penting untuk tulang. So sebab pembedahan thyroid ni dah lama, dah banyak tahun, dan kita daripada masa ke semasa kita dapat tahu apa masalah-masalahnya dan kita buat improvement. Dan boleh saya katakan dekat sini bahawa pembedahan thyroid ni adalah pembedahan yang sangat selamatlah. Daripada segi dia punya effectiveness dia tu, sama ada pembedahan itu boleh mencapai tujuan dia, mengapa dilakukan pembedahan tersebut. Maksudnya untuk dalam kes thyroid, pembedahan thyroid ni, kita dapat keluarkanlah kelenjar thyroid tu. Ya, memang kita punya teknik yang kita gunakan adalah teknik yang efektif lah, dengan komplikasi yang sangat rendah. Doktor, visual yang kami sedang paparkan di skrin televisyen agak ngeri lah, menunjukkan rawatan pembedahan terhadap pesakit thyroid ini. Boleh jelaskan apa bezanya? Kita tahu tadi ada pembedahan secara konvensional dan ada yang secara robotik. Bagaimana untuk menilai keperluan antara kedua pembedahan? Mana satu yang diperlukan dan apa mungkin pros and cons, risiko antara kedua ini, atau sama saja? Okey, kita cuba bandingkan pembedahan cara biasa di mana keratan dilakukan di leher dalam 7 cm macam tu, dan pembedahan robotik. Robotik ni maknanya pembedahan yang keyhole surgery lah yang saya katakan itu. So, daripada segi safety dengan effectiveness, kedua-duanya sama saja. Dia semua selamat dan kedua-duanya berkesan. Tapi kelebihan pada robotik ni satulah, dia sebab dia punya parut dia tak berada di leher. Parut dia berada di bahagian dada, kan, bahagian atas dada ni. So maknanya kalau dia pakai baju tak nampaklah parut tu. Itu dia punya kelebihan utama robotik, pembedahan robotik ni. Ya, doktor, kalau
Kalau kita lihat juga, adakah penyakit thyroid ini ketika ini boleh dielak? Uh, elak, okey. Kalau kita nak elak, kita kena tahu dia punya sebab kan, sebab apa penyakit thyroid tu. Saya kata tadi, mungkin disebabkan oleh kekurangan iodin kan. Iodin yang kita biasanya kita dapat daripada makanan kita. Tapi sebab iodin itu penting untuk penghasilan hormon thyroid. Bila kurang iodin, kurang hormon dan thyroid kena bekerja lebih lagi. So iodin ni, tapi iodin ini sebab iodin ni sekarang ni kita dah senang dapat dah. Ya, even dalam kita punya garam makan ni kita makan kat rumah tu, dia dah iodinated dah, dia dah dicampurkan dengan iodin. Dan kalau kita makan seafood pun kita dapat iodin. Dan masalah iodin, kekurangan iodin ni tak banyak sangatlah sekarang ni. Mungkin pada sebelum tahun 70-an, tahun 80-an dulu, kebanyakan thyroid disebabkan oleh kekurangan iodin. Itu dan punca-punca lain di mana thyroid tu boleh mendapat masalah sebab kadang-kadang dalam macam daripada segi pregnancy semua tu kita tak boleh. So saya boleh katakan kat sini kita kita kepada keseluruhannya kita tak dapat nak buat kepastian sebab apa thyroid tu membengkak. So jadi langkah-langkah pencegahan tu sukar sikitlah. Mungkin saya boleh katakan bahawa kita amalkan cara pemakanan yang sihat. Mungkin ini akan boleh membantu kita untuk mengelak daripada mendapat penyakit thyroid. Ya, kalau selepas buat rawatan tu ya doktor, selepas pembedahan itu, adakah ada risiko untuk wanita-wanita yang menghidapi ni dapat semula thyroid ini? Kalau daripada segi ubatan yang hyperthyroid, kalau macam pesakit yang hyperthyroid kan, kita bagi ubat selama 18 hingga 24 bulan. Dan selepas tu kita boleh stop. Dalam 40%, 40% daripada mereka dia boleh datang balik. Dan kalau jenis thyroid yang bengkak tu, kalau kita buat pembedahan, dia tengok juga pembedahan macam mana. Kalau kita buang semua thyroid ke, atau kita buang sebahagian daripada thyroid. Kadang-kadang kita buang sebahagian saja, kita leave behind yang normal looking thyroid tissue. Kan? Tapi ada kemungkinan yang remaining thyroid tissue tu pun boleh jadi membesar, tapi mungkin ambil masa 10 atau 15 tahun yang akan datang. So memang ada kemungkinan untuk datang balik tu memang ada. Berapa lama agaknya tempoh yang diperlukan untuk pulih sepenuhnya? Kalau menerima rawatan, kita boleh dapat pulih. Sebab kalau penyakit itu yang memerlukan pembedahan, kita buat rawatan, pembedahan dan lepas tu dia boleh pulih. Cepat je pulih. Dan kalau macam perlukan ubatan, biasanya kita makan ubat, kita ambil masa dalam 2 hingga 3 minggu untuk kita nampak dia punya gejala-gejala hyperthyroid tu back to normal. Ya. Dan doktor, tadi ada sebut juga memang susah untuk kenal pasti betul-betul apa faktor yang menjurus kepada thyroid ini, dan kita tahu kebanyakannya menjurus kepada iodin, tapi kita tahu stres juga berhubung rapat dengan isu-isu hormon. Adakah mungkin stres boleh menyebabkan bukan jadi punca tetapi mungkin trigger kepada simptom-simptom gejala yang lebih teruk dalam penyakit thyroid ini? Ya, stres ni dia boleh menyebabkan kita punya stres ni dia menyebabkan kelenjar dekat pituitary, kelenjar dekat bahagian otak manusia tu, dekat bawah bahagian dasar otak tu dia ada satu kelenjar pituitary. Dan kelenjar pituitary ni dia ada berkaitan dengan kelenjar thyroid. Bila kita stres, kelenjar pituitary tu dia akan dia kurang rembesan hormon untuk mengawal kelenjar thyroid tu. Oleh sebab tu kelenjar thyroid dia akan jadi macam slow sikit. Dia tak produce hormon seperti mana yang dia sepatutnya.
So orang stres ni dia biasanya dia akan kalau dia dapat macam simptom yang hypothyroid sikit. So that's why kalau kita tengok orang stres ni kadang badan dia macam naik sikit. Berat badan dia naik sikit. Disebabkan oleh kurang fungsi thyroid hormone. Ya, doktor, kalau kita lihat juga mereka yang mengalami ataupun menghidapi thyroid ini banyak risiko yang menunggu mereka kalau tidak mendapat rawatan susulan dengan segera. Adakah perlu pandangan doktor ketika ini setiap wanita ataupun setiap daripada kita menjalani ujian ataupun saringan thyroid ini seperti yang kita wawarkan kepada penyakit-penyakit lain seperti kanser bara payudara semua? Screening, okey. Mungkin pada kita bila kita dah meningkat usia, mungkin kita melakukan kita eloklah kita lakukan screening especially kalau kita umur dah dalam 40 tahun ke atas sebab kalau dari situ bukan saja thyroid, penyakit lain pun boleh ada So kalau kita tengok dalam screening tu dia ada buat satu ujian thyroid. Dan daripada situ kita boleh kesan kalau ada penyakit thyroid pada peringkat awal. Okey. Baik, doktor. Ya. Maaf, nampaknya masa amat mencuburu kita. Kita dah habis masa kita pada pagi ini untuk membincangkan tentang isu antara penyakit-penyakit dan berhubung dengan thyroid ini. Terima kasih kepada Dr. Yahya Muhammad Arifin, pengarah perubatan UiTM Private Specialist Center UPSC, menceritakan segala yang kita perlu tahu tentang penyakit thyroid yang kebanyakannya kita tahu berhubung kait dengan wanita, tetapi sebenarnya boleh juga merangkumi pesakit lelaki juga, dan banyak menceritakan tentang simptom dan apa rawatan yang diperlukan untuk thyroid ini. Ya, sekian saja itu saja yang kita dapat kongsikan ketika ini, dan dengan itu saya Jiji Ahmad. Saya Naila Huda, salam hormat.